Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sempena Minggu Sains Negara, kita akan menampilkan beberapa orang inovator muda yang telah berjaya mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa dan juga di peringkat kebangsaan, yang telah memenangi beberapa anugerah inovasi sama ada daripada kerajaan pusat, di peringkat kebangsaan ataupun kerajaan negeri masing-masing. Ini adalah salah satu usaha kita untuk memberi kesedaran kepada adik-adik kita, generasi muda, untuk menghayati dan bersungguh-sungguh di dalam pengajian mereka, terutamanya bagi mencipta kecemerlangan di dalam bidang STEM, sains, teknologi, engineering dan matematik. So, bersama dengan kita pada pagi ini adalah seorang inovator muda daripada Sabah, jauh daripada Sabah ini, yang kita akan bersama-sama dengan beliau di dalam talian, iaitulah saudara Azizul Julirun. Azizul Julirun, betul Azizul? So saya panggil Azizul je lah. So saudara Azizul ni adalah graduan Universiti Malaysia Sabah, UMS, dalam bidang aquaculture, dan hari ini kita akan mendengar sendiri daripada beliau cerita beliau tentang bagaimana beliau mencipta kejayaan sebagai seorang inovator muda. So saudara Azizul, jika sudah bersedia, boleh perkenalkan diri sikit? Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton sekalian. Saya Azizul Julirin, berasal daripada Kundasang Ranau, Sabah, sebuah perkampungan penempatan yang terletak di bawah kaki Gunung Kinabalu. Saya merupakan anak kedua daripada dua beradik, dan saya juga pernah belajar di Universiti Malaysia Sabah dalam jurusan Sains Aquaculture dan bergraduasi pada tahun 2010. Seperti itu saya melanjutkan latihan industri di Jepun, di Kagawa Prefecture, dan kembali semula ke negeri Sabah pada tahun yang sama dan bertugas di salah sebuah agensi kerajaan negeri Sabah selama 5 tahun. Kemudian pada tahun 2015 saya mengambil keputusan untuk berhenti bekerja dan memulakan karier saya sebagai seorang usahawan inovasi sepenuh masa dengan menubuhkan syarikat Kundasang Aqua Farm, dan itulah yang telah saya usahakan sehingga pada waktu sekarang. Terima kasih. Okey Zizul, Zizul ni adalah seorang di antara inovator muda yang telah berjaya mengecapi kejayaan. Banyak sekali kejayaan yang dikecapi oleh Azizul ni. Kalau saya nak baca ni kat 10 muka surat ni. Apa yang menyebabkan sebelum kita beritahu anugerah-anugerah lah, semualah, terajunya, kementerian usahawannya, yayasan inovasinya, anugerah Ma'al Hijrah pun ada. Anugerah Ma'al Hijrah daerah Ranau. So, apa sebenarnya rahsia kejayaan Azizul ni? Boleh cerita sikit pada kita? Ya, boleh. Bagi saya, tidak adalah sesuatu rahsia yang khusus. Cuma saya menjalankan perusahaan ataupun pekerjaan yang saya minati dengan seikhlas hati. Dan saya juga meletakkan motivasi tertinggi ialah ibu, ayah dan juga bagaimana saya boleh memastikan apa yang saya laksanakan tersebut boleh memberi manfaat kepada komuniti dan masyarakat sekitar. Kerana kejayaan itu bagi saya bukanlah sesuatu yang perlu dimiliki secara individu, tetapi kejayaan ialah apabila kita boleh membawa lebih orang bersama-sama dan berjaya bersama-sama menikmati hasil daripada pekerjaan kita. Jadi itu adalah satu dorongan, motivasi yang saya
tanamkan dalam diri saya, selain daripada rasa ingin berbakti dan beramal untuk kita menanam benih amal di sini dan akhirnya kita akan tuai di akhirat sana. Terima kasih. Sangat-sangat penting keredaan ibu ayah. Okey, boleh ceritakan apa yang Azizul buat sebenarnya? Azizul ni adalah seorang pengusaha. Untuk makluman para penonton, Azizul ni adalah seorang usahawan berjaya dalam bidang aquaculture. Cuma kita nak tahu apa specifically yang Azizul buat. Cuba cerita sikit Azizul. Okey, baik, terima kasih Datuk. Apa yang saya lakukan ialah saya telah menjalankan inovasi sistem aquaculture yang dia integrasikan dengan kaedah hidroponik, iaitu kaedah penternakan ikan dalam satu kurungan dengan penanaman sayur-sayuran tanpa tanah, iaitu hidroponik. Maka kita gabungkan, kita namakan sebagai kaedah aquaponik. Jadi aquaponik ni macam mana dia berfungsi? Sisa daripada aquaculture tadi, sisa daripada ternakan ikan itu, kita akan tapis menggunakan penapis biologi, kemudian dibantu oleh beberapa mikroorganisma. Kemudian hasil daripada penapisan tadi dan penguraian daripada sisa ternakan ikan, kita akan salurkan ke dalam tanaman hidroponik yang dapat dijadikan sebagai pembajaan dan sekaligus akar sayuran tersebut akan menyerap nutrien daripada sisa ikan tadi secara berterusan. Dan air yang akan kembali semula ke dalam tangki ikan secara satu pusingan dan akan jadi air yang bersih. Jadi ikan pun kita akan dapat air yang bersih, tak perlu tukar air selalu. Ikan dapat hidup dengan lebih sehat, membesar dengan lebih baik, lebih berkualiti. Kita dapat pula sayuran yang tidak perlu dibaja dengan baja kimia, dapat baja organik dan hasil yang bebas daripada racun serangga. Jadi kita dapat dua produk di sana. Dan kaedah ini sebenarnya bukan saya yang cipta. Konsep ini sudah wujud di dunia sejak daripada berpuluh tahun yang lepas. Okey, cuma saya telah membawa idea ini dan membuktikan konsep ini dapat dilaksanakan di tempat kita di Malaysia secara komersial. Dan bagaimana saya boleh tercetus idea ini? Ketika saya belajar di Universiti Malaysia Sabah dahulu dalam subjek integrasi ternakan dalam bidang aquaculture, kami telah menguji cuba beberapa kaedah untuk kita mendapatkan hasil kedua selain daripada hasil ternakan ikan sahaja. Maka pada waktu itu kami telah belajar kaedah aplikasi aquaponik tadi. Dan 2010 saya terbang ke Jepun dan latihan di sana. Dan 2011 berlaku tragedi gempa bumi dan tsunami di Jepun. Dan pada waktu itu pihak universiti saya berkira-kira sama ada ingin menghantar atau tidak pelajar untuk menjalani latihan industri di sana seperti mana kami yang sebelumnya, kerana khawatir akan berlaku malapetaka yang lebih besar ataupun kebocoran nuklear dan sebagainya akan memberikan implikasi kepada pelajar-pelajar yang datang belajar berlatih di sana nanti. Dan saya terbaca dalam banyak-banyak akhbar dan laporan media, saya terbaca kepada satu inisiatif yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi yang dinamakan sebagai Japan Aquaponics, yang mana mereka telah memberikan kit aquaponics kepada mangsa yang telah terlibat dalam tragedi gempa bumi dan tsunami itu. Di sini kita dapat satu message bahawa bagi orang Jepun, walaupun anda dalam keadaan krisis, tapi anda masih perlu menghasilkan makanan sendiri. Maka organisasi ini dia bagi set aquaponik tersebut supaya mangsa yang terlibat boleh menghasilkan makanan tanpa perlu menunggu makanan yang datang dari luar yang biasanya makanan-makanan berproses. Jadi kamu boleh makan ikan dan sumber protein yang segar pada satu masa, dan sayuran itu juga kamu boleh dapat makanan secara segar dan organik walaupun dalam keadaan krisis. Makanan tetap perlu disediakan oleh kamu sendiri menggunakan kaedah yang moden. Jadi di sini menunjukkan bahawa Jepun sangat arif dan sangat prihatin kepada kecukupan makanan, security makanan ketika dalam krisis. Apa yang berlaku di Kundasang pada tahun 2015 ialah
kami telah mengalami tragedi gempa bumi yang mengorbankan lebih kurang 22 orang. Dan bukan setakat itu, gempa bumi tersebut juga yang berkekuatan 5.9 skala Richter telah menyebabkan sumber air yang digunakan untuk menyirami tanaman, yang digunakan untuk sumber minum kami telah terjejas teruk disebabkan oleh banjir lumpur yang berlaku selepas daripada gempa bumi tadi. Jadi pada waktu itu banyak laporan akhbar, laporan media dan luahan para petani yang terjejas teruk akibat daripada tragedi tersebut, termasuklah jambatan yang putus, jalan raya yang rosak, dan saya terbaca satu laporan akhbar yang mengatakan bahawa petani Kundasang mahu mekanisme yang efisien bagi mengatasi masalah kebergantungan kepada kaedah pertanian konvensional akibat daripada bencana-bencana yang datang seperti kemarau, gempa bumi, menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan aktiviti pertanian lagi. Termasuklah ayah saya yang merupakan petani di Kundasang lebih daripada 30 tahun dan memang bergantung sepenuhnya kepada rezeki pertanian. Saya pada waktu itu masih bekerja dan ketika saya membaca artikel tersebut, saya telah memikirkan dan seolah-olah ada satu garisan yang telah menghubungkan beberapa titik-titik kehidupan saya daripada belajar aquaculture, pergi belajar di Jepun, dapat tahu pasal kaedah aquaponik, kemudian kami pula kena gempa bumi. Maka saya kata kenapa tidak saya lakukan dan saya buktikan bahawa kaedah aquaponik ini dapat dilaksanakan di Kundasang sebagai ladang komersial, boleh membantu kehidupan kami, ayah saya sebagai petani, dan sekaligus membuktikan bahawa pertanian yang lebih moden dan lebih lestari, lebih mapan, boleh diaplikasikan kepada para petani yang sebelum ini hanya bergantung sepenuhnya kepada kaedah konvensional semata-mata. Bertitik tolak daripada itu, 2015 saya berhenti bekerja, saya menyambung pengajian master di Universiti Malaysia Sabah dalam bidang yang sama, memfokuskan kajian saya kepada inovasi aquaponik sebagai kaedah alternatif kepada kaedah konvensional dengan menguji cuba pelbagai kaedah reka bentuk, dan alhamdulillah pada 2016 ketika saya menyelesaikan kajian saya, tapi saya tidak grade master, cuma kajian itu sudah selesai, saya telah menggunakan hasil kajian tersebut untuk saya pitch mengikuti pertandingan-pertandingan inovasi di peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan, dan alhamdulillah idea saya diterima, dan daripada beberapa kemenangan pertandingan-pertandingan inovasi tadi, maka saya telah menggunakan dana tersebut untuk membangunkan ladang aquaponik komersial yang pertama seumpamanya di negeri Sabah pada 2016 yang saya namakan sebagai Kundasang Aqua Farm, dan sehingga hari ini Kundasang Aqua Farm masih bertahan sebagai sebuah perniagaan dan kita telah menerok ke pasaran sampai ke negara Brunei Darussalam, ke negeri Sarawak, ke segenap penjuru negeri Sabah, dan kepakaran kita juga diiktiraf dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelbagai agensi kerajaan dan juga pelbagai universiti. Selain kita melatih 14 buah IPT dengan sekarang terkumpul sudah 155 orang graduan daripada 14 IPT tadi telah menyelesaikan latihan industri di tempat kami. Di samping kami telah melatih lebih daripada 3,000 orang, orang awam, para petani, belia, dan kami menerima lawatan. Ladang kami sekarang kita buka sebagai ladang agro pelancongan dan juga educational tourism. Kita buka setiap hari, kecuali raya pertama, raya kedua kita tutup. Sepanjang tahun kita buka, orang boleh datang melihat sendiri operasi sistem aquaponik, boleh bertanya soalan, boleh merasa kenikmatan sayuran salad yang bebas racun kimia, dan boleh bertanya, boleh belajar secara langsung di lapangan. Dan kita telah menerima lebih daripada 10,000 orang pelawat sejak kita buka kepada awam pada 2018, termasuklah pelbagai agensi, sekolah, universiti, orang awam, dan sebagainya. Terima kasih. Ya, panjang lebar penerangan yang diberikan oleh Azizul. Ya. Cuma apa yang kita nak tahu, bagaimana Azizul dapat idea untuk buat aqua farm ni? Ilham tu datang daripada mana? Okey, ilhamnya seperti saya nyatakan tadi tu daripada pengalaman-pengalaman hidup yang saya lalui. Bermula dengan ketika saya belajar di universiti dahulu, kita belajar beberapa kaedah integrasi tanaman dan ternakan. Kemudian ketika saya ke Jepun, saya melihat bahawa orang Jepun ni dia sangat
menitik beratkan kepada kelestarian dan kecukupan makanan. Sehingga kan di tepi-tepi rumah mereka pun ada tanam taman makanan yang mereka boleh makan daripada hasil tangan mereka sendiri. Dan 2011 tragedi gempa bumi berlaku di Jepun. Organisasi Japan Aquaponics tadi telah memberikan set aquaponik kepada para mangsa gempa. Dan 2015 kami pula di Kundasang mengalami tragedi gempa bumi yang sama, dan saya mengambil inspirasi daripada apa yang Jepun telah lakukan, dan saya mengadaptasi ilmu tersebut menggunakan sumber-sumber yang ada di sekitaran saya untuk mewujudkan sebuah ladang aquaponik yang dibiayai oleh dana-dana pertandingan yang telah saya menangi. Jadi dia tidak ada satu faktor yang tidak satu sebab yang semata-mata macam mana saya boleh dapat ide tersebut. Dia ada satu proses, satu perjalanan yang memakan masa bertahun-tahun sehinggalah saya boleh mencetuskan idea tersebut. Dan bagi saya dia satu yang tidaklah terlalu susah, tapi bukanlah juga satu yang sangat mudah untuk dilaksanakan kalau tidak mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang aquakultur, iaitu perikanan, dan juga dalam bidang latar belakang sebagai pertanian sekaligus. Jadi dia ada satu gabung jalin di antara dua disiplin ilmu yang akhirnya mencetuskan kepada satu sistem, satu kaedah yang lestari, yang mampu untuk memberikan harapan dan masa depan kepada security makanan kita. Terima kasih. Azizul dulu sekolah di mana, Azizul? Saya bersekolah sekolah rendah di SK Kundasang Ranau, kemudian di SMK Agama Inanam, dan seterusnya di Matrikulasi Labuan sebelum saya melanjutkan pengajian sarjana muda di Universiti Malaysia Sabah. Dalam bidang aliran sains ke? Iya, betul. Dalam aliran sains tulen. Okey. Jadi Azizul setuju kalau saya katakan bahawa pengetahuan dan penguasaan subjek sains dan matematik itu penting untuk kita jadi seorang innovator? Sangat-sangat setuju. Masa di sekolah tu macam mana Azizul belajar? Saya seronok belajar sains dan matematik ini melalui kaedah eksperimentasi, yang mana para guru kami ini biasanya dia akan, dan mana-mana lah, saya ingat dalam proses pembelajaran dan pengajian di mana-mana sekolah pun, selain daripada kita melalui pembacaan, kita juga akan ada kaedah pembelajaran yang lain seperti eksperimen di dalam makmal. Kemudian bila guru saya bawa kami keluar dan mengaitkan persekitaran ataupun apa yang berlaku di alam semula jadi ini dengan ilmu yang kami belajar secara teori. Jadi bila saya relatekan dengan kehidupan saya sebagai anak petani, sebenarnya sains itu adalah sesuatu yang hidup bersama-sama dengan kita pada setiap hari. Begitu juga matematik. Okay, sebagai contoh, kita keluar pada waktu pagi, kita keluar dan kita ingin membeli makanan atau apa-apa barangan, kita akan ada urusan jual beli, itu matematik. Kemudian sebagai anak petani, ayah saya juga sebagai seorang petani, kita akan melihat kepada faktor cuaca, kita akan melihat kepada faktor alam semula jadi untuk memulakan penanaman sehingga tanaman tersebut boleh dituai, kita letak baja. Jadi kita sebenarnya proses sains itu adalah sesuatu yang berlaku pada setiap hari. Jadi bila saya menyadari tentang sains dan matematik adalah satu yang wajar dan menambah nilai kepada kehidupan saya sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak petani, maka minat tersebut membuak-buak pada setiap hari untuk saya belajar dan lebih mendalami lagi bidang sains dan matematik ini. Sehinggalah pada waktu sekarang, walaupun sebagai seorang usahawan pertanian, sains dan matematik adalah elemen terpenting bagi memastikan kelancaran, keberkesanan dan cemerlangan dalam perniagaan dan pengoperasian kami. Okey. Semenjak 4 ataupun 5 tahun lepas ini, Kundasang Aqua Farm ni, dari segi revenue dia berapa juta dah, Azizul? Okey. Kalau 4-5 tahun tu, saya ingat kita sudah mempunyai, sekarang ni aset tu lah, mungkin saya boleh kata aset kita sudah melebihi daripada 1 juta aset kita. Dan
dari segi revenue pun saya ingat sudah melebihi 1 juta lah. Jadi kita mengorak langkah lebih besar lagi daripada tahun ke tahun, dan kolaborasi strategik di antara pihak Perdana Aquafarm dengan beberapa agensi dan pihak kerajaan menambahkan lagi proses percepatan pengembangan perniagaan kita, sekaligus menambah revenue kita ke skala yang lebih tinggi. Okey, terima kasih. Tujuan saya tanya tadi, Zizul, kita nak beritahu kepada adik-adik kita, kepada mereka di luar sana bahawa menjadi seorang innovator, menjadi seorang usahawan dalam bidang aquaculture ini, kita mampu jadi jutawan, kan? Betul. So bukan setakat makan gaji, bukan setakat jadi usahawan internet contohnya, tapi menceburi bidang pertanian, perikanan juga mampu menjadikan kita sebagai seorang jutawan, betul? Setuju. Apa jenis ikan apa yang ada di Aquafarm Azizul ni? Okey, kita tak ternak berbagai banyak jenis lah. Kita ternak ikan tilapia, kemudian kita ada tilapia merah, ada tilapia hitam, jadi kita ada ternak beberapa ekor ikan cup Jepun tu lah. Jadi itu sebagai sumber untuk kita mendapatkan sisa ternakan tadi yang akan kita olah menjadi baja pada tanaman sayur-sayuran kita. Dan fokus kita kepada perniagaan ini ialah pengeluaran sayur-sayuran yang mapan, yang berterusan. Kerana sayuran menggunakan kaedah aquaponik ni, dia boleh berhasil kurang daripada 1 bulan. Okay? Dia boleh mempercepatkan pembesaran tersebut lebih daripada 2 kali ganda. Tambahan pula kita menjalankan kaedah penanaman secara vertikal ataupun bertingkat. Dan untuk ternakan ikan, kita akan tuai lebih kurang 8 bulan sekali baru kita tuai. Okay, terima kasih. Kalau sayur-sayuran, apa jenis sayur yang ditanam? Okay, untuk sayur-sayuran, kita menekankan kepada tanaman-tanaman utama seperti green coral lettuce, red coral lettuce, kemudian kita tanam juga sayur pakcoy dan juga daun sup. Jadi sekarang kita sedang meneroka melihat potensi kepada penanaman pelbagai jenis herba pula untuk pasaran hotel-hotel, restoran-restoran makanan mewah, restoran makanan yang menyajikan makanan barat dan sebagainya. Okay. Berapa orang pekerja di ladang Azizul sekarang ni? Sekarang terkini kita ada lebih kurang 10 orang pekerja, dan pada satu-satu maksud sekarang itu di ladang. Sekarang kita buat ladang dan juga kita ada agro pelancongan. Kalau campur semua sekali kita ada lebih kurang 14 orang lah pekerja sepenuh masa. Kerana kita nak juga beritahu kepada mereka di luar sana bahawa dalam keadaan ekonomi sekarang ini, kita perlu menjadi job creator, bukan job seeker. Kita yang mencipta peluang untuk employment kepada orang lain, kan? So itu adalah kelebihan menjadi seorang usahawan, kita boleh menawarkan peluang pekerjaan kepada orang lain. Kalau kita sekadar menjadi job seeker, kan, cari kerja, cari untuk makan gaji dan sebagainya, maka kita tidak boleh, kita tak mampu untuk membantu orang lain tu. So Azizul ni adalah seorang job creator, seorang innovator, tokoh Ma'al Hijrah, tokoh peladang muda, pernah mewakili negara ke PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Apa yang Azizul buat di PBB ni? Cuba cerita sikit kepada kita. Okey, baik. Kita tu pada tahun 2018, pihak Yayasan Inovasi Malaysia dan SME Corporation Malaysia di bawah Kementerian MITI ya, Ministry of Trade and Industry, satu menteri Tok Pa, mencari wakil-wakil usahawan dan inovator yang boleh mewakili Malaysia ke persidangan keusahawanan mikro, kecil dan sederhana yang akan dilangsungkan di United Nations
Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Manhattan, New York. Jadi waktu itu ada bila dibuka permohonan itu, saya pun cuba submit lah permohonan saya. Cuba-cuba aja. Dan saya difahamkan ada 700 permohonan daripada seluruh negara. Dan Alhamdulillah seramai 3 orang usahawan daripada Yayasan Inovasi Malaysia telah terpilih. Antaranya saya seorang, kemudian Kak Atirah Kak Atirah tu dia Magic Ruler dengan Kak Suri. Dia pun buat inovasi juga. Jadi kami bertiga dipilih untuk menghadiri persidangan tersebut, dan wakil Malaysia yang membentang pada waktu itu ialah Datuk Dr. Hafsah. Beliau adalah ketua eksekutif kepada SME Corporation Malaysia. Dan peluang tersebut juga digunakan untuk kami mengikuti program persijilan keusahawanan sosial yang berlangsung di St. John University, New York. Dan semua kos penerbangan, makanan, perbelanjaan dan segala yang kami lalui pada waktu itu ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Jadi mewakili negara ke satu persidangan antarabangsa yang sangat berprestij di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu adalah sesuatu yang sangat saya syukuri dan sangat saya hargai. Terima kasih. Okey, hebat sekali ya. Sebagai yang soalan terakhir, Azizul. Bukan soalan lah. Sebab kita melihat Azizul ini sebagai seorang inovator muda yang boleh jadikan idola ataupun ikon kepada generasi-generasi muda kita di luar sana sekarang. Apa pesanan Azizul kalau nak berjaya di bidang inovasi ataupun sebagai seorang usahawan dan juga macam mana nak menguasai sains dan matematik ini? Okey, baik. Pesan saya kepada siapa juga yang mendengar di luar sana, sama ada adik-adik sekolah ataupun para ibu bapa, para pendidik atau orang awam, pesan saya ialah jangan pernah berhenti belajar. Bagi yang di peringkat menengah, kita dapati ada satu survei yang mengatakan bahawa 70% daripada pelajar di peringkat menengah tidak ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang seterusnya. Saya sangat berharap supaya adik-adik di luar sana teruskan pengajian ke peringkat yang tertinggi semampu yang boleh. Masuklah ke universiti ataupun kalau mungkin mereka tidak berkemampuan untuk pergi ke universiti, nasib mungkin tak begitu baik, jangan putus belajar. Ada banyak pusat-pusat kemahiran yang menawarkan kemahiran-kemahiran aplikasi sains dan teknologi ini serta STEM ini yang diberikan secara percuma oleh kerajaan. Contohnya kita pergi di IKBN, dia mengajar tentang kemahiran-kemahiran otomotif, wiring, berbagai lagi. Jadi jangan pernah putus dan berhenti untuk belajar. Kerana mungkin pendidikan ini bukanlah satu jaminan untuk kita berjaya, tapi tanpa pendidikan akan menjadikan kehidupan kita lebih sulit lagi. Dan dengan pendidikan inilah proses tersebut akan membentuk cara pemikiran kita yang lebih matang, lebih tajam, dan kita boleh memproses segala maklumat yang berada di persekitaran kita dan kita mewujudkan satu keberhasilan yang boleh kita jadikan sebagai kerjaya, dijadikan sebagai mungkin cara hidup dan memberikan manfaat semula kepada masyarakat. Dan untuk prospek saya pada masa depan ialah bagi mereka yang tidak dapat mengikuti proses perubahan, inovasi dan pemodenan dunia ini, mereka akan ketinggalan. Seperti dulu kita pakai Nokia, sebuah syarikat gergasi. Tetapi oleh kerana mereka tidak beradaptasi dengan perubahan, mereka tenggelam dengan arus perubahan. Jadi untuk kita tetap kekal relevan dan tidak ketinggalan dengan proses pemodenan dan juga cepatnya teknologi yang sedang membangun sekarang dah IR 4.0, mungkin akan datang 5.0, 6.0 dan sebagainya, kita perlu belajar, teruskan belajar. Dan proses belajar ini, kita sekarang ada banyak sumber, kita boleh tengok di TikTok, kan, boleh tengok di Facebook, boleh tengok YouTube, boleh buat pembacaan, hadiri seminar, ikut program seperti ini juga satu proses pembelajaran secara tidak langsung. Jadi pesan saya sekali lagi, jangan pernah berhenti untuk belajar dan menimba ilmu. Okey, itulah pesanan yang mantap ya daripada inovator muda kita, saudara Azizul. Jangan pernah putus asa, teruskan belajar terus belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.
kita menuntut ilmu ni daripada buayan lagi, sehinggalah kita akhirnya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selagi kita bernyawa ni, kita kena terus belajar. Education is the best investment. Dan juga satu lagi pesanan beliau adalah untuk kita menguasai subjek sains dan matematik ini, kerana dia boleh memberi penguasaan subjek dan sains dan matematik ini akan mampu untuk membolehkan kita menjadi seorang innovator, menjadi seorang usahawan yang berjaya dalam bidang, bukan setakat bidang teknologi, tapi juga bidang-bidang yang lain. So itulah interview saya bersama saudara Azizul. Saudara Azizul ini berada di Kundasang, Sabah, bagi yang baru mengikuti siaran kita, jauh di kaki Gunung Kinabalu. Terima kasih Azizul. Kita ucapkan selamat maju jaya. InsyaAllah selepas pada ini boleh lagi come up dengan inovasi yang lain pula, dan teruskan berusaha untuk memberi kejayaan juga kepada inspirasi kepada generasi muda, bukan setakat di Sabah tetapi juga di seluruh negara. So terima kasih sekali lagi kepada Azizul. Terima kasih sekali lagi kepada semua penonton kita pada hari ini. Jangan lupa follow, subscribe, like dan share Facebook, Instagram dan TikTok Planet Mahir dan Minggu Sains Negara. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.